أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غداء رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagia Tuan Imam dan Bilal yang dihormati, barisan ahli jawatan kuasa Surau Setapak Jaya yang dikasihi para jemaah yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dah masuk 25 Safar 1442 Hijriah. Bersama nanti 12 Oktober 2020. InsyaAllah perkongsian kita dalam pengertian Asma'ul Husna, nama-nama Allah. Ya, nama-nama Allah ini kalau kita selalu sebutlah, mudah-mudahan ya kita terselamat daripada wabak insya-Allah ya. Sebab nama-nama Allah SWT ini nama yang terpuji, ada 99 nama ya. Kalau boleh kita hafal, tak boleh hafal pun kita bacalah, letak di dinding tu sebelum tidur ya tak? Sebelum tidur dia. Sebab Ustaz. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa. Sampai akhir. Ya. Asmaul Husna ini nama-nama yang terbaik. Ya. Daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala, bilangan dan pengertiannya, Allahul la lafaz jalalah. Allah itu adalah lafaz jalalah, mana yang teragung ya. Iaitu nama yang tertentu bagi zat suci yang wajib wujud, yang berhak menerima segala pujian dan sanjungan. Allah. Jangan sanjung manusia, sanjung Allah ya. Sebab itulah nama-nama, manakala nama-nama lain adalah sebagai sifat yang layak bagi zatnya. Nama inilah yang paling banyak sekali disebut di dalam Al-Quran, iaitu ada sebanyak 2296 kali disebut dalam Al-Quran ya. Di sini tulis 2296 kali dinyatakan dalam Al-Quran ya. Daripada nama yang terbaik tadi disebutkan 99 nama, tapi dalam Al-Quran nama-nama Allah ni banyak sangat ya. Ya, membuktikan akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang keduanya Ar-Rahman. Ar-Rahman ini yang amat pemurah. Sebab itu Allah mengurniakan, tidak kira orang itu beriman, orang itu tidak beriman, orang itu engkar, orang yang taat. Nah, Allah akan kurniakan Ar-Rahman. Sebab Ar-Rahman ini cara umum semua dapat. Ya, kita dapat, orang tak Islam pun dapat. Itu Ar-Rahman. Ya. Jadi segala rupa, yang memberi segala rupa bentuk nikmat kepada manusia dan makhluk semuanya. Ya. Sama ada yang berakal atau tidak berakal, yang baik atau yang jahat, yang beriman atau kufur, daripada sifat Ar-Rahman itulah melimpah rahmat di dunia ini. Di dalam Al-Quran ada disebut sebanyak 800 kali Ar-Rahman ya. Jadi dalam Al-Quran disebut Ar-Rahmanur Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tu, Rahim tu kita dapatlah semua yang beriman dan beramal. Tapi Ar-Rahman ni ya. Sebab itu orang tak Islam pun senang hidupnya kat dunia ni ya. Dia ingat dia Tuhan dia yang bagi ya tak. Padahal Allah Rabbi yang bagi.
Sebab itulah mereka tak dapat hidayah. Sebab itu mereka tak dapat hidayah, tapi mereka hidupnya senang juga. Ya, di dunia, untuk di dunia saja. Ar-Rahman ini. Kita orang yang beriman lagilah untung, di dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Baik. Yang ketiganya sifat Allah Ar-Rahimu, yang amat mengasihani, memberi berbagai-bagai nikmat dan rahmat. Rahmat itu maknanya kasih sayang. Ni Ar-Rahim, itu nikmat ataupun kasih sayang kepada tertentu, kepada orang yang beriman, yang boleh membawa mereka kepada kebahagiaan di akhirat kelak, seperti nikmat Islam, ya, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Islam ni agama yang dianut oleh para nabi dan rasul, dan kita nerima Islam ni lahir dalam keadaan mak bapak kita Islam. Syukur lagi. Ya, kadang-kadang orang yang tak Islam tiba-tiba dia Allah bagi hidayah seperti mu'alaf, ya, dia masuk Islam. Ya tak? Itu satu nikmat. Sebab itulah kita kena bersyukur kerana kita lahir, mak bapak kita mengazankan kita, ya tak? Kita dengar dengan kalimah-kalimah tauhid. Kita syukur sangat. Ini ya. Sebab itulah keistimewaan Ar-Rahim ini. Sifat Ar-Rahim itu lebih khusus daripada sifat Ar-Rahman, kerana ia tertentu kepada hamba-hamba yang mukmin sahaja. Di akhirat nanti, di dalam Al-Quran disebut sebanyak 800 kali juga. Ar-Rahim. Sebab itu kalau kita kadang-kadang bila susah hati atau payah nak ada rezeki, baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat tuan guru saya kata, jangan banyak-banyak baca, senang je Bismillahirrahmanirrahim 27 kali. Dia kata, daripada lepas kita sembahyang, jangan bergerak. Jangan bergerak daripada tak duduk tu. Lepas wirid, terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 27 kali setiap waktu. InsyaAllah Allah limpahkan rahmat kasih sayang, rezeki yang murah, ya, tak gelabah, ya tak? Tenang aja. Ya, jadi kita hidup senang, mudah-mudahan. Sebab ini salah satu, ya, nikmat orang yang menyebut kalimah memuji Allah Subhanahu taala. Allah katakan dalam surah, ya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 kan, allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tengok, terang tu. Orang yang sentiasa beriman, iman saja tidak berzikir, tidak sembahyang, tak jadi. Dia beriman tapi amalnya kuat, ya. Ini sembahyangnya tak ada. Yang apa yang kuat? Makannya kuat, tidurnya kuat, tak jadi ya. Kita nak biar adil. Ya, biar adil. Dengan Allah ni kita kena lebihkan. Hari ini kita lihat masyarakat Islam hari ini, dia nak pergi kerana kerja. Betul? Minta maaf lah, kerana kerja. Bukan jauh. Ya. Imam dia duduk di kuartus sebelah aja dengan masjid. Kalau tak dia bertugas, dia tak datang. Minta maaf, sedap dia lena tidur. Azan di laung sampai nak pekak pun tu tak ada datang. Sebab dia, aku bertugas jadi imam baru aku datang. Aku jadi Bilal baru aku datang. Ini, ya, masyarakat hari ini tengok. Kalau kita tengok orang dulu, ya Allah, yang saya katakan allowance-nya setahun RM130 setahun. Tapi tiap waktu datang. Tiap waktu. Tugas ke tak tugas dia datang. Bila dapat allowance tu dekat nak raya. Bulan Ramadan. Ni punya ni tawajuhnya, kokoh imannya. Hari ini berapa starting sudah besar ya. Kalau tak tugas jauh tu lain cerita. Ini sebelah Allah. Kalau ikut Umar bin Khattab, bakar rumah orang-orang yang tidak sembahyang berjamaah.
dalam lingkungan 40 buah rumah. Tapi Rasulullah kata jangan. Oh tengok, puja sayang Rasulullah kat kita. Kali ke Umar habis lah kita. Habis dah kena bakar. Sebab hari ni kita fikirkan. Sebab itulah salah satu wabak balak ni. Sebab kita tak ada taat. Tidak taat kepada Allah. Hari ini pusat-pusat hiburan bersenang-senang reda dia. Ya. Walaupun benda ni Allah akan demi sebab ni kadang-kadang orang yang tidak beramal, orang yang degil, kita kena sebahat kena pula. Ni. Allah nak kenakan balak bukan seorang aja. Oh dia kata pilih tu orang tak sembahyang. Tak. Satu kampung ni habis kena. Tak ada kecuali. Tu susah kita nak mendakwah orang, ya tak? Walaupun dia dekat masjid ke dekat surau, kalau tak terbuka hatinya takkan datang. Betul, takkan datang. Ini iman. Ya, iman orang akunya iman. Sebab iman itu dibagi pada 3, kena faham. Pertama, ikrar bilisan, ya tak? Menyatakan dengan lidah, aku mengaku tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ngaku. Tapi tasdik biqalbi tak ada. Dalam hati tak ada. Mulut dia cakap, hati tak ada. Apa buktinya hati tak ada? Azan Tok Bilal, sedap merdu suara Tok Bilal. Dari Bilal lama sampai Bilal muda sekarang. Punya gagah suaranya, ya tak? Tak datang juga. Ni PKP lagi nak datang ni. Esok lusa. Kita lah terkena juga. Ya tak? Ni. Apa sebabnya? Ini ujian Allah. Kita ni banyak bertawajuh lah. Mana tawajuh ni merendah diri pada Allah. Ya. Ini azan di laut. Nanti bila PKP tak boleh datang masjid, tak boleh datang surau. Orang yang tak pergi sembahyang ni yang bercakap. Betul? Disentuh. Apalah masjid tak boleh datang pula berjamaah. Apalah ni? Yang orang pergi sembahyang selalu ke masjid tak bunyi. Yang tak pergi sembahyang pula yang menyibuk. Kita tak cakap apa, cakap dia, InsyaAllah mudah-mudahan dibuka ke masjid sekarang, abang pergilah masjid. Kita tak marah dia. Dia mengeluahkan. Dia. Tu. Tapi kalau dia datang masjid, Alhamdulillah. Tapi habis PKP boleh datang masjid, tak juga, nyembang juga di kedai. Alah. Tak dapat hidayah ya. Buntu dia, tak dapat, ya. Tak dapat benda-benda. Inilah sebenarnya iman. Kalau ikrar dia tak cukup, tasdik biqalbi mesti ada. Mantap dalam hati, iman tu lekat. Ya. Watabalulah watarfa'u bil af'an, bil arkan. Ya, melakukan apa yang dikata. Rukun-rukun iman itu, ya, rukun Islam dilaksanakan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Satu ketika, ya, di dalam hadis matan arba'in itu diceritakan. Dalam kitab susunan, ya, Al-Fadil Allah yarham Ustaz Sa'id Ibrahim pun ada. Ya. Dan kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa dia? Persoalan malaikat Jibril. Dia dengan berpakaian putih, yang bersih, janggutnya hitam, ya, rambutnya hitam tebal. Ya tak? Ini mukanya bersinar, dia namanya malaikat kan, nur. Maka dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk, Rasulullah rupanya duduk iktikaf dengan duduk iftiras. Kita tak sanggup duduk iftiras, tuan-tuan. Nah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam slim, atau slim. Dia tak ada pingat PJK. Kita ni banyak pingat PJK tau, termasuk saya lah. Perut jauh ke depan. PJK, pingat tu. Perut jauh ke depan. Ada pingat PJK. Jujur, cuba duduk iftiras lama-lama. Sakit lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan orang alim-alim dulu. Kalau kita tengok orang alim-alim dulu, Tok Kiai yang ajar-ajar pondok tu, dia duduk iktikaf, dia duduk iftiras. Kita tak tahan duduk iftiras. Kita duduk bersila pun
Koyak sana, tukar sini. Sebab makanan kita apa yang tak ada? Cuba tengok. Ni belacannya ada, karinya ada, semua ada. Rasulullah aja makan kurma, air zam-zam. Kita tak boleh, tuan-tuan. Orang Malaysia ni, Allah, seminggu tak jumpa kari, pening kepala dia. Pening kepala dia ni. Tak jumpa podas orang lagi 9. Pening. Rasa dia tak. Jadi kita lain. Rasulullah boleh. Sebab itu Rasulullah duduk iftiras. Datanglah malaikat Jibril mendekati Rasulullah, maka tombeknya, lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah, dipegang ya paha Rasulullah. Ada persoalan, disoal. Ya, dia kata, apa makna? Soalannya, apa makna iman? Apa makna Islam? Rasulullah jawab satu. Ya. Setelah dibangun, barulah Rasulullah memberitahu kepada sahabat. Ingat sahabat, tengok muka memang tak pernah ada di situ. Ya, bentuk macam orang musafir. Tapi ialah Rasulullah tahu dia malaikat Jibril alaihissalam. Ya, maka dia kata itulah Jibril. Sahabat pun apalah, patut bersinar, mukanya berseri-seri, rambutnya, janggutnya hitam cantik. Malaikat, ya tak? Kita ni manusia yang cantik macam malaikat mana ada tak? Cantik macam malaikat. Cantik kita dengan macam-macam ya produk. Baik. Jadi Ar-Rahim ini termaktub kepada orang yang beriman, orang yang beramal dengan amal ibadahnya. Sebab itu dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 800 kali kalimat Ar-Rahim. Ya, adalah disunatkan kepada kita mendahului perkataan Bismillahirrahmanirrahim pada tiap-tiap kali kita hendak memulakan kerja kita. Sama ada ya, kita nak pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai kasut, Bismillahirrahmanirrahim. Nak naik kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Nak bersama, Bismillahirrahmanirrahim. Bersama naik basikal, yang lain ya. Semua gunakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia penting. Jadi kalimah Bismillahirrahmanirrahim adalah sangat tinggi dia punya kedudukan. Kita nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Habis kita makan, Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Ya. Dia semua ni. Jadi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ni makannya tak banyak tapi kenyang cepat. Ini makannya banyak sebab Bismillahirrahmanirrahim lupa. Tu makannya banyak. Baik. Yang keempat Al-Malik, iaitu amat bebas mentadbir pemerintahannya mengikut apa yang ia kehendaki dan berkuasa penuh di dalam sesuatu apa jua. Allah jua pemerintah agung di hadapan di hari akhirat nanti. Ni. Allah berkuasa di dunia ni. Allah nak jadi kun payakun aja. Ini time, no problem. Tapi kita tak cukup untuk berdoa saja, tapi kena ikhtiar. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah. Bila ahli sunnah wal jamaah, ikhtiariah. Tak ikhtiar, tawakal tu Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ini doa je, minta pada Allah. Tak boleh. Kita kena usaha. Sebab dia hari ini dunia usaha juga, ikhtiarnya ada, tawakalnya ada. Jadi kita serah bulat pun tak boleh juga. Ini ya. Jadi Al-Malik, kita percaya akan kekuasaan Allah SWT, bahawa ia dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah dengar. Malik yaumiddin. Tengok. Nanti dia hancurkan semua, habis hancur. Ya, dengan kuasa Allah. Hanya Allah saja. Wal awwalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Tak ada lagi siapa. Kosong. Sofa tak ada apa langsung.
nanti bila tiba hari kiamat. Itu dinamakan Al-Malik, pemerintah segala pemerintah. Al-Qudus, yang kelima, yang amat suci daripada sebarang kecacatan dan kekurangan. Kita dikehendaki membanyakkan ucapan tuqaddis, ya, tuqaddis ataupun tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti subhanallah, ya, subhanal malikul quddus, ya, puji Allah. Misalnya ambil contoh, kamu semalam tu hebat betul lah, cantik kamu buat kerja, alhamdulillah. Jangan pula hebatnya kamu semalam, ya Allah, kamu boleh melawan pelari-pelari terkenal, kamu boleh potong dia. Siapa aku? Habis lah. Tu. Jangan kita siapa aku dah. Kita dah tak ada kuasa apa. Allah saja yang menentukan. Jadi izin Allah, biiznillah. Sebab izin Allah yang kita dapat tu. Ya? Kita dapat. Kita dapat bahagia, Allah izinkan. Kita boleh sihat, Allah izinkan. Sebab itulah, ya, ayat-ayat suci Al-Quran itu kalau kita dapatkan, saya ingat tuan guru saya dulu, kalau kita jumpa ayat suci yang bagus, semuanya bagus, tapi boleh jadikan amalan, bagus dipuasakan. Ni ambil contoh, misalnya kita jumpa dalam ayat dulu dalam surah Ad-Dukhan ayat 12, ya. Jom kita pergi amalkan surah Ad-Dukhan ayat 12. Apa dia? Rabbana qsim 'annal 'adaba inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, lepaskanlah kami daripada azab, ya. Wahai Tuhan kami, lepaskanlah kami daripada azab kepada orang-orang yang beriman. Amalkan itu. Lepas tu kita puasakan. Ni. Kalau kita puasa 6 ada, puasa apa ni, puasa hari Isnin, hari apa, Khamis, kita sertakan, amalkan ini. Surah Ad-Dukhan ayat 12. Apa dia? Rabbana qsim 'annal 'adaba inna mu'minun. Satu hari tu baca tu sekurang-kurang 1000 kali kita amalkan. InsyaAllah jadi satu ubat untuk kita. Jadi ubat. Macam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fawa yashfin. Bila aku sakit, dialah saja yang boleh menyembuhkan. Siapa dia? Allah. Tu surah Asy-Syu'ara kita puasakan. Lepas puasa kita amal. Malam tu kita amal je. 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali kita baca. Ya, wa idza maridtu fawa yashfin, wa idza maridtu fawa yashfin, wa idza maridtu fawa yashfin, wa idza maridtu fawa yashfin. Jadi amalan kita, insya-Allah Allah akan dengar. Ya. Ya, Allah akan dengar. Baca kita doalah. Dalam surah Al-Ma'surat ada kan? Allahumma anfa'ni fi badani. Ada kan Ma'surat? Allahumma anfa'ni fi basari. Allahumma anfa'ni fi syam'i. Ya Allah, manfaatkanlah tubuh badanku. Manfaat, minta pada Allah. Allah manfaatni, ya Allah, manfaatkan tubuh badanku supaya kita dapat manfaatkan untuk ibadah kita, untuk membaca Quran, ya, apa-apa saja kebajikan, untuk membuat kebaikan, gotong royong, itu manfaat badan kita yang sehat. Ya, Allahumma manfa'ni bi basari. Ya Allah, manfaatkan penglihatan mata kami supaya mati dapat membaca Al-Quran, menengok benda-benda yang baik, cerita-cerita yang baik, tu manfaat penglihatan. Allahumma manfa'ni bi sam'i, manfaatan pendengaran kita. Sebab kita ni pendengaran yang tahan paling lama. Kita sebelum lahir dalam rahim ibu, Allah dah bagi pendengaran kepada anak yang dalam kandungan. Betul tak? Anak kita dalam kandungan tu, rahim ibu, berapa bulan? 6 bulan tu dah ada penyawaan. 6 bulan 10 hari di rahim ibu tu ada penyawaan. Mak bapak kena tarbiyahkan anak-anak kita dengan didengarkan mengaji Quran. Dengan mendengarkan kalimah-kalimah yang baik, cerita-cerita yang baik.
Ketika itu kalau anak dalam kandungan kita masih kecil lagi, 6 bulan, 10 hari, 7 bulan, 8 bulan, jangan kita suami isteri pula bergaduh. Kokak. Nanti anak jadi samsing keluar. Suami isteri bergaduh. Sebab itu anak jadi samsing pula. Sebab dia dengar. Pendengaran dah ada dah. Bila ada penyawaan, pendengaran yang ada dah. Sebab itu bila lahir, anak yang bayi yang baru lahir tu, penglihatan tak nampak lagi. Mana nampak kita? Cuba anak kita. Kalau tuan cucu ke lahiran, mana dia tahu? Tak tahu. Cuba dia kalau dah besar, 4 bulan, 3 bulan, dia tahu, nampak dah. Cuba baru lahir, tak ada. Dia tak lihat. Yang mendengar je, telinga dia mendengar. Sebab itu disunatkan diazankan. Lahir-lahir, ya, lepas dimandikan, bersihkan, azankan, sunat. Dan diiqamatkan. Itu dituntut dalam Islam, sunat Rasulullah. Dan bila ketika kita tidur ni, walaupun kita tidur, pendengaran kita sentiasa ada. Sebab tu kena jaga pendengaran. Sehingga kan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mati. Sebab itu dibacakan, sunatkan, ditalkinkan. Sebab si mati itu dengar. Waktu nazak, Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Ya. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Waktu nazak, kita kena bacakan Quran dia kita. Waktu nazak, waktu nak keluar nyawa tu, pendengarannya ada, mata dah pejam. Orang nak mati, mata pejam. Ya. Tak ada mata celik gitu, tak ada. Dia pejam je. Dia mendengar apa? Siapa bisikkan apa pun, bacaan Quran dikeliling, itu sebab disunatkan. Ya. Dalam itulah kita berdoa, Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Permudahkan orang yang menghadapi syakaratul maut. Ni. Sebab itulah sangat penting kita, ya, sangat penting. Pendengaran dia masih ada. Walau macam mana pun pendengaran. Sebab itu dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal pun pendengaran masih ada. Orang sembayangkan dia tahu. Dia dengar, dia tak nampak. Dia masuk dalam kubur, ditalkinkan, dia tahu, dia dengar. Sebab itulah Allah menyatakan dalam surah Tin. Ada tak surah Tin? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami, yakni Allah telah jadikan manusia sebaik-baik kejadikan, ya. Manusia jadikan sebaik-baik kejadian. Summa radadnahu asfala safilin. Suatu masa manusia ini kadang jadi lemah. Sekarang ni kuat, boleh sembahyang, boleh kerja, boleh ibadat, boleh apa semua. Tapi satu masa bila dia lemah, dia tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh buat apa dah. Summa radadnahu asfala safilin. Kecuali Allah bagi istimewa illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka yang beriman dan berbuat baik masa mudanya. Allah bagi peruntukan badannya. Apa peruntukan? Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah memerintahkan mereka catat amalan dia masa muda. Walaupun dia tak boleh amal. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dia terbaring, tak boleh buat apa dah. Terkapai dah. Dalam keadaan dia menderita. Ya, tak boleh buat apa. Kadang-kadang dah tak boleh buat apa langsung dah. Ya, tak angkat tangan pun tak boleh, apa tak boleh dah langsung. Sampai Allah kata, falahum ajrun ghairu mamnun. Allah memerintah malaikat, wahai malaikat, kau catat dia. Catat segala amalan waktu dia beramal muda dulu, waktu dia syihat. Sampai begitu punya Allah sayang kat kita. Kerana apa? Bama yukadzibuka ba'du biddin. Kerana dia tidak lalai dengan agama waktu mudanya. Dia tak enjoy. Sembahyangnya tak tinggal. Zakat dia tak diabaikan. Kerana tu. Sumbarodadnau asbala safin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Kerana tentang agama
dia berusuk betul. Kerana Allah itu ahsani tak, ya, Allah adalah orang yang paling hakim. Adalah Allah SWT sifatnya yang hakim, yang adil. Nah, itu dalamnya. Ghairu mannun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahsanil hakimin. Serah pada Allah. Serah pada Allah. Kerana Allah adalah yang menentukan ganjaran untuk kita. Jadi kita bersyukurlah, mudah-mudahan kita berdoa. Ya, mungkin esok malam kita tak boleh datang masjid lagi. Wallahu alam. Doa pada Allah, mudah-mudahan. Ya, Imam Bilal tak ada masalah. InsyaAllah ada surat dari masjid, dari surau, boleh berjamaah. Walaupun 3 orang, walaupun 2 orang. Apa nak buat? Ya. Tapi jamaah tak boleh. Sedih ya. Tapi berdoa, mudah-mudahan cepat. Ya, mudah-mudahan kita selamat balik. Ini punca-punca daripada ujian Allah Ta'ala. Setakat itu perkongsian kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Mana kekurangan kita stop di situ. Yang ke apa dia? Al-Qudus, yang amat suci dari sebarang kecacatan dan kekurangan Allah Ta'ala. Dikehendaki membanyakkan ucapan tuqaddis, tuqaddis, ya, mana ingat, memuji selalu, ataupun tasbih, mengucapkan tasbih kepada Allah, ya, seperti subhanallah, subhanal malikul quddus dan sebagainya. Jadilah perkongsian kita stop dulu situ. Kita akan sambung pada bulan akan datang. Andainya. Aku ni qouli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.